Normalisasi Israel, apa sudah jadi? Sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, kita fahami dulu apakah ia normalisasi. Normalisasi secara umum bermaksud proses menjadikan sesuatu yang agak asing dan luar biasa kepada tidak asing lagi hingga diterima umum yang barangkali diungkap dalam pepatah Melayu, alah bisa tegal biasa. Dalam hubungan dua buah negara, normalisasi bermaksud segala hubungan rasmi atau tidak rasmi berkaitan hubungan budaya, perniagaan dan penerimaan atau pemberian bantuan. Secara tidak langsung, proses normalisasi ini merupakan satu pengiktirafan kepada negara haram Israel dan penghinaan kepada negara Palestin. Apakah negara yang terlibat dalam menormalisasikan hubungan dengan Israel? Negara Arab yang terlibat dalam normalisasi Israel bermula dengan negara Mesir pada tahun 1979 dan Jordan pada tahun 1994. Namun, sejak 1994, tiada perjanjian normalisasi dari negara Arab dengan Israel. Keadaan berubah pada tahun 2020 di mana sehingga 4 negara bersetuju untuk mengadakan hubungan dengan Israel. Bermula dengan Emirat Arab Bersatu UAE, persetujuan dicapai pada 13 Ogos 2020. Selepas itu, perjanjian ditandatangani pada 18 September 2020 di White House di antara Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan selaku Menteri Luar UAE dan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Perjanjian ini disaksikan oleh Donald Trump iaitu Presiden Amerika Syarikat. Negara Arab yang kedua yang bersetuju menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel adalah Bahrain. Sebelum ini, Bahrain menganggotai Arab League Boycott of Israel bersama UAE, Sudan, Syria dan Lebanon. Bahrain telah menghentikan boikot Israel sebagai timbal balas Free Trade Agreement dengan Amerika Syarikat. Pada Mei 2018, Bahrain telah mengiktiraf negara Israel disebabkan hubungan yang tegang dengan Iran. Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada September 2020 bersama UAE. Negara Arab ketiga yang bersetuju menormalisasi Israel ialah Sudan. Starting with that breaking news from the White House, where US President Donald Trump has announced that Israel and Sudan have now agreed to normalize their relations. Sudan now becoming the third Arab nation this year. Sudan menandatangani perjanjian dengan Israel pada 23 Oktober 2020 selepas UAE dan Bahrain. Walau bagaimanapun, hubungan kedua-duanya masih tidak dibincangkan secara jelas. Sebelum ini, Sudan merupakan negara yang bertegas menentang Israel termasuk menghantar pasukan askar menentang Israel dalam peperangan besar Arab-Israel. Malahan Khartoum, ibu negara Sudan, digelar ibu negara Three No's: no peace, no recognition and no negotiation. Tiada keamanan, tiada pengiktirafan dan tiada perundingan. Namun pada tahun 2016, Menteri Luar Sudan mencadangkan perjanjian normalisasi sebagai balasan pembatalan Sekatan Ekonomi Amerika Syarikat ke atas negara mereka. Sekatan itu akibat Sudan disenarai sebagai negara menaja keganasan. Negara keempat ialah Maghribi. Morocco and Israel are to normalize ties in a US brokered deal. In exchange, the US... Mereka menandatangani pada 24 Disember 2020 walaupun pada 23 Ogos menolak keras saranan itu kerana tidak mahu Israel berlaku sewenangnya terhadap Palestin. Antara isi kandungan perjanjian ialah tuntutan Maghribi ke atas rantau barat Sahara diiktiraf Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, pada asalnya, Maghribi sememangnya mempunyai hubungan baik dengan Israel memandangkan negara mereka juga dihuni orang Israel sejak tahun 1948. Selain itu, King Hassan II juga dikatakan pernah menggunakan khidmat intelijen Israel, Mossad, untuk menculik pemimpin pembangkang. Sesungguhnya, normalisasi Israel bagaikan suatu pengkhianatan kepada rakyat Palestin.
Israel bukan sahaja tidak harus dijadikan rakan strategik, malah tidak harus langsung diiktiraf sebagai sebuah negara. Tindakan mereka merampas tanah rakyat Palestin bukan sesuatu yang harus didiamkan. Walaupun pihak pentadbiran Amerika sedang mengusahakan rundingan dengan beberapa negara lagi untuk setuju menormalisasi Israel, Malaysia tetap terus berdiri bersama Palestin. Peristiwa Nakbah, peristiwa rompakan tanah suci Palestin, kezaliman terhadap rakyatnya, merampas kota suci umat Islam Baitul Maqdis dengan pencerobohan yang paling ganas, perlu disedari oleh umat Islam secara khusus dan oleh manusia yang beragama dan berperi kemanusiaan, yang tidak boleh memberi simpati kepada mereka yang paling zalim itu, dan mesti menolak agenda normalisasi ataupun tatbik supaya mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah, merupakan agenda yang dilobi sekarang ini terhadap pemimpin dunia. Syabas Malaysia tidak tunduk tekanan Israel. Terus teguh Malaysia.